Tapi kalau puasa, ya, ada beberapa keadaan bolehlah dibenarkan untuk kita tak puasa. 3, mengeluarkan zakat jika ada dan sampai nisab dan masanya. Ini nanti kita belajar. Dan banyak lagi sebenarnya, bukan 3 je, banyak lagi. Jadi orang yang mukallaf ini, bahasa mudahnya, ia dituntut menunaikan arahan-arahan agama, meninggalkan larangan-larangan agama. Itu. Bahagian fardu itu ada berapa? Ada 2. Sebab kenapa dibuat tajuk fardu? Ini perkara tuntutan agama yang kita kena tahu, yang mukallaf kena tahu, sebab orang mukallaf nak buat. Fardu-fardu itu terbahagi kepada 2 bahagian. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ni kalau bahasa kita mudah, arahan-arahan agama kepada orang mukallaf itu ada 2. Satu namanya arahan aini, yang kedua arahan kifayah. Arahan wajib yang fardu yang namanya ain, dan wajib fardu yang namanya kifayah. Arahan itu aja yang kita kena tahu. Apa dia fardu ain? Fardu yang mesti dibuat oleh orang yang mukallaf dengan dirinya sendiri, dan tidak gugur fardu itu jika dibuat oleh orang lain, seperti sembahyang, puasa. Bahasa lagi mudah, fardu ain ni tuan-tuan, arahan agama yang kita tahu kita dapat dosa ke kita dapat pahala. Itu paling mudah lah. Fardu ain ini fardu yang terpikul atas kita, yang kita tahu kita dapat dosa ke kita dapat pahala. Contoh sembahyang, kita tahu kita dapat dosa sebenarnya kalau kita tak sembahyang. Tapi orang lain tahu tak kita sembahyang ke tidak? Tak tahu kan? Kalau anak kita dah sembahyang, dah, siapa tahu kan? Tapi kita tahu. Puasa pun sama. Puasa. Tapi sedawa. Tuan ni, puasa tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Sembahyang pun tak ada yang siapa yang tahu sebenarnya. Dia sembahyang kat bilik seorang-seorang, siapa yang tahu? Dan kalau dia kata dia tak sembahyang, tapi dia kata dia sembahyang, tahu tak tahu? Yang tahu dia dapat pahala, dia dapat dosa siapa? Diri itu sendiri. Itu namanya fardu ain. Fardu kifayah, fardu yang mesti dibuat oleh orang yang mukallaf itu sendiri, tetapi mencukupi jika dikerjakan oleh seseorang yang lain, dan gugurlah fardu itu. Dia bagi contoh apa? Sembahyang mayat. Apa lagi? Sembahyang jemaah. Apa lagi? Masjid. Apa ni masjid? Masjid ni, bina masjid, makmurkan masjid, dah ada yang dah buat tu, okey lah. Belajar ilmu-ilmu yang selain daripada bab agama. Doktor, apa ni? Engineer, betul saya baca ni ejaan Jawi lama ni. Bertenun, bertukang, lain-lain. Itu fardu kifayah. Tuan-tuan Jadi mudah kata fardu kifayah ni, kita tak tahu kita dapat dosa ke kita dapat pahala, kecuali telah kita pastikan betul ada wakil kita yang membuatnya. Faham tak? Faham Fardu kifayah ni, kita tak tahu kita dapat dosa ke kita dapat pahala, kita tak tahu, kecuali kita dah kenal pasti, ada wakil yang dah buat benda tu, maka kita dapat pahala. Selamat lagi tak? Tengok, tak ada orang yang buat, dosa gitu. Itu fardu kifayah. Diberikan contoh tadi, sembahyang mayat. Kita pun mengurus mayat, lepas tu dibawa ke surau ni, lepas tu kita patutnya dekat rumah tu kena ada perasaan risau. Ni tak tahu ni dapat pahala ke dosa ni, kecuali datang intai, dah ada orang sembahyang, kita balik lah.
Dia jahat punya orang lama. Dia tengok, oh dah ada wakil kita sembahyang. Tak apa, dia nak balik tak apa. Dia tidak dosa dan dia tidak apa-apa ada. Yang penting dia tidak tertanggung dosa. Kerana apa? Telah ada wakil. Jadi fardu kifayah ni dia main-main wakil. Ada yang dah buat, okey cover. Kalau tak ada yang buat, kita tanggung. Datang soalan, fardu ain dengan fardu kifayah ni, mana yang betul-betul kita kena jaga? Fardu ain ke fardu kifayah? Yang kata fardu ain, angkat tangan. Yang kata fardu kifayah, angkat tangan. Ha? Kita ada fardu ain, kita ada fardu kifayah. Yang kita orang Muslim sebenar yang tahu hal agama ni, tuan-tuan tahu hal agama, yang kena betul-betul kita jaga sebenarnya fardu kifayah. Kalau kita, apa pula ustaz, fardu ain lah. Kalau berguru dengan saya, kena ikut cakap saya. Yang betul-betul kita kena jaga fardu kifayah. Sebab apa? Kalau fardu ain itu tuan-tuan, itu diri kita dengan Tuhan. Kita yang tahu dosa, kita yang tahu pahala. Kita tahu kita dapat dosa, kita tahu kita dapat pahala. Orang lain tak ada kaitan. Tapi kalau fardu kifayah, kita belum tentu selamat. Melainkan kita dah kenal pasti betul-betul ada wakil yang buat baru selamat. Jadi punca hari ini, kenapa surau kurang meriah? Sebab diorang kata yang kena betul-betul jaga ialah fardu ain. Fardu kifayah tak apa. Kan kita belajar dulu macam tu kan. Alah fardu kifayah. Dah ada yang buat, tak payah kan. Itu masalah kita. Ilmu dulu kita belajar. Nak macam mana Itu yang surau kurang. Itu yang sembahyang mayat kurang. Apa lagi? Itu yang bila nak buat masjid tak ramai yang nak tolong sebab dah ada orang gitu kan. Apa lagi? Itu yang kalau belajar bidang-bidang tertentu ya, buat rumah. Ni buat rumah ni alhamdulillah ya, kita tak tanggung dosa sebab ada khidmat. Khidmat telah melepaskan dosa orang kampung. Tapi kalau dia pindah ke alam barzakh, kena juga khidmat. Kalau dia pindah, sabar. Takkan bagi Cina buat. Nasib baik ada anak murid dia habis tengah dilatih buat rumah. Ini. Jadi sama juga memandikan jenazah. Mandikan jenazah, mengurus jenazah, ini semua fardu kifayah. Tapi sebab pahaman kita yang dulu-dulu, fardu ain itu lebih kena kita jaga daripada kifayah, menyebabkan orang tak tengok dah benda-benda kifayah. Alah, dah ada orang. Alah, ya kalau ada orang. Jadi kita kena betulkan malam ni. Fardu kifayah tu tuan-tuan, lebih kita kena jaga betul. Sebab kita tak tahu kita dapat dosa ke dapat pahala. Azan di subuh, kalau semua orang ada perasaan ini dapat dosa ke dapat pahala ni ya, penuh surau ni. Datang semua berebut nak selamatkan orang kampung daripada dosa. Sesak. Tapi sebab Allahu Akbar, biasa cik kanan dengan cik mat tu ada. Cover. Itu perasaan